Assalamualaikum semua. Boleh masuk-masuk, share-share dulu baru kita mulai. Boleh masuk-masuk dulu, share-share dulu baru kita mulai sekejap lagi. Dalam masa 2 minit kita mulai, insyaAllah. Selamat, kasih share-share dulu Jadi nanti sekejap lagi kita mulai supaya makin ramai view, makin menarik cerita kita pada hari ini, insyaAllah. Sekejap lagi kita ambil masa sekejap untuk tunggu yang lain masuk. Harap-harap semua bermanfaat lah daripada apa yang saya coba sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk kongsikan sesi live saya pada hari ini bersama rekan-rekan yang lain supaya semua orang dapat bermanfaat daripada apa yang saya coba sampaikan berkaitan dengan pemakasan mahasiswa dalam pilihan raya kampus untuk tahun lalu. Sebelum saya ceritakan atau bermulanya topik kita pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa atau dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah yang masuk ke dalam kampus, khususnya bagi kategori 6 kategori yang baru saja yang bermula pada 1 Mac 2021 ini. Saya harap semua mahasiswi sekalian, khususnya pelajar tahun 1 mengambil peluang ini untuk meneroka apa sebenarnya yang terdapat di Universiti Malaysia Sabah. Untuk pengetahuan semua, terdapat berbagai tempat menarik yang terdapat di UMS ini. Antaranya adalah Outdoor Development Center, iaitu ODEC UMS. Di sana kita ada pantai yang sangat cantik. Jadi kalau petang-petang, kalau ada masa yang free, boleh luangkan masa untuk tengok matahari terbenam lah. Boleh beriadah, tapi dengan SOP yang kita kekalkan. Jangan lupa untuk memakai pelitup muka dan memastikan penjarakan sosial bersama rakan-rakan yang lain, InsyaAllah. Pada 15 Mac yang lalu, iaitu pada hari hari Isnin, kita sudah pun mula pada semester yang baru untuk semester 2 sesi 2020-2021. Saya doakan semoga pada semester ini semuanya dipermudahkan urusan semua orang dan mendapat keputusan yang cemerlang agar untuk memastikan kecemerlangan diri sendirilah, insyaAllah, dan pastikan juga kita sentiasa menjaga adab keadaan masih terhadap kita punya pensyarah sendiri, dan kalau ada masalah boleh membuat kiranya kita bagi tahulah dengan lecturer, jangan berdiam ataupun khususnya post GMS confession tentang pensyarah-pensyarah tersebut.
Bagi saya satu keberkatan ilmu andai kita bercerita sendiri ataupun kita sampaikan sendiri terhadap kepada pensyarah kita. Okay? Saya rasa saya sudah mengambil masa untuk 5 minit itu untuk rakan-rakan kita masuk. Saya boleh mulakan topik saya pada hari ini, iaitu pemerkasaan mahasiswa dalam pilihan raya kampus. Okay, untuk pengetahuan semua, nama saya Maslina binti Saibah. Saya merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan dan merupakan mantan Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Pilihan Raya Kampus untuk sesi 2020-2021. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi pelaksanaan pilihan raya kampus UMS sesi 2020 yang secara tidak langsung maupun langsung, khususnya mahasiswa yang turun mengundi, sehingga PRK UMS sesi 2020 itu tercapai sehingga 81.05%. Bagi saya sendiri, pencapaian peratus pengundian mahasiswa yang turun mengundi itu sangat tinggi berbanding dengan peratus pengundian untuk sesi-sesi yang lepas. Nampaknya kesedaran tentang pentingnya mahasiswa untuk turun mengundi ini semakin tinggi dalam kalangan mahasiswa UMS. Saya harap semua mahasiswa kekalkan momentum tersebut untuk turun mengundi bagi memastikan kita mahasiswa dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkaliber untuk mewakili suara-suara kita dalam apa sahaja hal maupun isu-isu yang terdapat dalam kalangan mahasiswa. Untuk pengetahuan semua juga, pada tahun 2020 PRK UMS 2020 julung kalinya dikendalikan oleh mahasiswa itu sendiri, dan saya berpeluang menjadi salah seorang daripada jawatan kuasa tersebut, dan saya sangat menghargai dan kiranya bersyukur dipilih ataupun mengambil peluang tersebut untuk menjadi ataupun melaksanakan PRK UMS sesi 2020. Alhamdulillah, PRK UMS 2020 tersebut berjalan dengan lancar dan telah menutup tirai pada 18 Disember 2020. Dan pada waktu kini pun Majlis Perwakilan Pelajar telah pun ditubuhkan melalui pembentukan kabinet pada 19 Disember 2020 tersebut. Untuk pengetahuan semua, mengundi dalam pilihan raya kampus ini dilaksanakan setiap tahun dalam kampus dan ia merupakan amanah daripada mahasiswa untuk turun mengundi. Untuk pada asasnya ataupun pada dasarnya, konsep pemilihan pemimpin PRK dan PRU ini ataupun pilihan raya umum tidak banyak berbeza. Semuanya adalah dengan tujuan untuk kita memilih pemimpin yang tepat agar kita sebagai mahasiswa dapat menunaikan tanggungjawab dan amanah untuk memilih mereka yang benar-benar dapat mewakili suara kita. Dalam kita simpulkan dalam pilihan raya kampus itu sendiri, jika pilihan raya kampus tidak dilaksanakan, proses pengundian pun tiada terjadi proses pengundian, maka pemimpin yang kiranya proses pelantikan pemimpin pun tidak terjadi, maka tiadalah yang akan menjadi suara kita untuk berkenaan isu-isu yang berbangkit dalam kalangan mahasiswa. Sedikit maklumat berkaitan dengan pelaksanaan pilihan raya kampus untuk sesi 2020-2021 pada Disember lepas. Pilihan raya UMS mengambil langkah untuk melaksanakan PRK secara e-voting ataupun secara dalam talian secara keseluruhannya, dan hanya beberapa sahaja jawatan kuasa yang terlibat secara fizikal di UMS itu sendiri untuk memastikan kelancaran PRK ini berjalan dengan lancar, khususnya dalam memastikan sistem pengundian itu benar-benar telus dan semua mahasiswa dapat mengundi dengan baiklah. Proses itu juga secara proses yang diadakan secara dalam talian itu juga diadakan bermula daripada pembelian borang penamaan calon sehingga pengundian semuanya secara dalam talian. Kiranya penglibatan mahasiswa itu kiranya termasuklah dalam pelaksanaan tersebut. Memandangkan kita semua berada di lokasi masing-masing, jadi tiada masalah dari aspek pengumpulan mahasiswa itu sendiri berbanding dengan
pelaksanaan PRK sebelum ni, mahasiswa perlu turun mengundi sendiri di tempat-tempat yang ditetapkan. Kalau pada pengalaman saya sendiri pada tahun 2018 saya telah turun mengundi memilih pemimpin pada sesi tersebut. Saya mengundi di perpustakaan lah, mengikut proses yang telah diberikan oleh ataupun yang telah disampaikan oleh pegawai-pegawai waktu tersebut. Sebab pada tahun ini seperti yang saya kata sebentar tadi, merupakan julung kalinya diadakan atau dikendalikan oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk pengetahuan semua juga, seramai 52 orang calon telah menghantar pencalonan diri untuk bertanding dalam pilihan raya kampus ini, iaitu 17 orang merupakan calon umum induk Kota Kinabalu, 1 orang calon umum Sandakan dan 3 orang calon umum Labuan. Manakala 22 orang calon bagi calon fakulti induk, 4 calon fakulti Sandakan dan 5 calon fakulti Labuan. Mereka ini, 52 orang calon ini akan bertanding bagi 7 kerusi bagi kampus induk, 1 kerusi bagi kampus Sandakan dan 2 kerusi bagi kampus Antarabangsa Labuan. Manakala bagi calon fakulti akan bertanding 2 kerusi untuk setiap fakulti termasuk pusat pengajian pasca siswaza. Bagi saya sendiri, pentingnya pelaksanaan PRK ini adalah untuk mahasiswa itu sendiri. Untuk kiranya melalui penglibatan dalam pilihan raya kampus itu tidak kira sebagai pelaksana ataupun pengundi itu sendiri sangat penting. Ini kerana pada diri saya sendiri, dalam penglibatan saya sebagai jawatan kuasa pilihan raya kampus dan pengundi juga, ia telah mengajar dan memberi pengalaman kepada saya lah. Kiranya pengalaman yang baru yang saya tidak pernah pun dapat selama inilah. Kiranya first time lah kata orang kan. Jadi dia mendedahkan kepada diri saya dan rakan yang lain tentang proses pilihan raya kampus dan yang serupa dengan proses pilihan raya umum. Sebelum saya menjadi seorang jawatan kuasa juga, saya juga pernah terlibat sebagai petugas dalam pelaksanaan pilihan raya negeri Sabah yang berlaku pada tahun lepas juga. Jadi kiranya pengalaman saya daripada PRN tu ataupun ilmu-ilmu yang saya belajar sendiri dan rakan-rakan sampaikan juga saya gunakan untuk saya dalam pelaksanaan PRK UMS tu. Jadi ini memastikan kiranya perjalanan PRK UMS tahun lalu tu berjalan dengan lancar lah. Walaupun semuanya secara dalam talian sahaja kan. Jadi dalam masa yang sama, pelibatan tersebut juga secara tidak langsung telah menimbulkan kesedaran politik dan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih tampuk kepimpinan mahasiswa itu sendiri. Itu merupakan salah satu kepentingan pelaksanaan pilihan raya kampus di mana-mana jua universiti awam maupun institut pengajian swasta. Dalam masa yang sama juga, pentingnya keterlibatan mahasiswa sendiri dalam pelaksanaan PRK ini kerana mahasiswa itu sendiri merupakan kata orang pemegang taruh terbesar di universiti. Jadi penglibatan mereka itu sangat penting agar hak, suara, pandangan terhadap sesuatu isu itu dapat disuarakan dengan dalam pilihan raya kampus. Kiranya kita akan memilih pemimpin. Jadi pemimpin itulah yang akan bertanggungjawab memikul amanah kita yang kita berikan dan kita rasa mereka benar-benar mampu memegang amanah tersebutlah agar sebarang isu pun dapat disampaikan. Jadi dalam masa yang sama, penglibatan saya sebagai JPRK itu juga dapat mengajar mahasiswa untuk bersikap lebih telus dan tidak bias kepada mana-mana pihak. Sebab saya seperti yang kita tahu, calon-calon yang bertanding ini juga merupakan rakan-rakan seperjuangan kita dalam universiti yang sama-sama aktif dalam melaksanakan sebarang penganjuran aktiviti dan memastikan kiranya sebarang aktiviti itu berjalan dengan lancar lah, maksudnya di sini. Dalam masa yang sama juga, mahasiswa juga dapat terdedah dengan bentuk pilihan raya kampus lah, khususnya memandangkan pilihan raya kampus ni tidak jauh beza dengan pilihan raya umum di Malaysia tu juga. Sebelum saya mengakhiri kiranya kata-kata terakhir dalam title saya tajuk saya lah pada hari ini, pemerkasahan mahasiswa dalam pilihan raya kampus itu sendiri,
saya sebagai pelajar tahun akhir, alhamdulillah akan menamatkan pembelajaran atau pengajian di UMS ini tidak lama lagi. Saya minta doa daripada semua orang agar perjalanan ataupun semester terakhir saya di universiti ini berjalan dengan lancar, dipermudahkan, agar saya pun dapat menjadi salah seorang alumni UMS lah, seperti rakan-rakan saya, yaitu 3 orang yang masih lagi memegang kiranya jawatan kuasa itu sendiri walaupun telah tamat pengajian, yaitu saudara pengurusi kami yaitu Tri Nur Afiza binti Sawir, Cik Al-Hidayah dan Nur Cahaya sendiri dalam untuk memastikan kelancaran PRK UMS 2020 itu berjalan dengan lancar. Jadi harapan saya sebagai bekas ataupun mantan JPRK UMS untuk sesi 2020-2021, saya berharap agar pilihan raya kampus UMS pada masa akan datang dapat masih mengekalkan momentum, masih mengekalkan ketulusan, tidak bias dengan mana-mana pihak, dan yang paling penting mengelakkan daripada sebarang bentuk keganasan ataupun provokasi yang melampau dalam kalangan calon, cantas-mencantas ni antara satu sama lain, dan campur tangan daripada mana-mana pihak, khususnya pihak luar. Ini kerana kita memastikan dalam pelaksanaan atau proses pilihan raya kampus itu sendiri dapat berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang telah dirancang, dan agar semua orang dapat kiranya memahami atau mengambil manfaat dalam proses pelaksanaan PRK UMS itu sendiri. Dan khususnya sesi berkempen dapat dilaksanakan secara matang dan calon-calon juga dapat bertanding dengan persaingan yang sehat dalam erti kata lain. Saya juga berharap agar mahasiswa semua dapat menjalankan tanggungjawab sebagai mahasiswa untuk turun mengundi. Ini kerana inilah peluang kita untuk memilih pemimpin yang selayaknya, yang betul-betul berkaliber, sementara kita masih bergelar sebagai mahasiswa, agar tiada wujudnya penyesalan pada hari yang lain lah macam tu. Jadi saya berharap agar semua dapat mengikuti proses pelaksanaan PRK akan datang dengan lebih baik, dengan lebih lancar berbanding pada kiranya PRK UMS pada sesi lepas. Dan saya doakan juga agar semua pemimpin-pemimpin yang dipilih tampuk kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar yang baru untuk sesi 2021 itu dapat menjalankan amanah yang diberikan, mengalaskan tanggungjawab tu dengan sebaik mungkin, selaras dengan apa pengundi-pengundi ataupun mahasiswa itu sendiri, termasuk diri saya, memilih kamu untuk menyampaikan suara-suara kami. Jadi saya doakan perjalanan ataupun kiranya proses dalam memastikan apa sahaja isu yang berada dalam kalangan UMS ni, dalam kalangan mahasiswa UMS ini dapat diselesaikan sebaik mungkin, agar semua mahasiswa kebajikan mereka itu terjaga. Saya rasa sekian sahaja daripada saya untuk pada hari ini. Saya harap semua orang, semua mahasiswa itu sendiri khususnya dapat memastikan untuk sentiasa mengikuti SOP, khususnya pelajar yang berada dalam kampus itu sendiri, agar kita dapat mengelak atau mencegah daripada sebarang kemungkinan yang berlaku, khususnya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Saya yakin dan percaya semua mahasiswa dalam keadaan yang sehat. Kalau ada sebarang masalah yang timbul, boleh merujuk terus kepada pihak-pihak yang berkaitan, tidak kisahlah kepada wakil pelajar ataupun kaki tangan UMS itu sendiri. Kalau ada masalah berkaitan dengan psikologi, boleh berhubung dengan pihak counseling UMS itu sendiri untuk mendapatkan sesi sokongan psikososial itu sendiri, bagi mengelakkan atau diri kita tersendiri terbeban, ya tidak kira daripada aspek isu akademik tu maupun isu tekanan itu sendiri. Untuk pengetahuan semua juga, pencarian jawatan kuasa pilihan raya kampus untuk sesi akan datang dan sukarela itu sendiri akan dibuka tidak lama lagi. Saya harap semua orang ataupun mahasiswa tersendiri dapat mengambil peluang ini untuk sama-sama memastikan pelaksanaan proses pilihan raya kampus itu untuk sesi akan datang berjalan dengan lancar, seperti dan memastikan peratus mahasiswa yang turun mengundi itu masih lagi meningkat dan kiranya lagi tinggi daripada sesi ini, yaitu 81.0
5%. Saya rasa sekian saja daripada saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa ataupun pihak-pihak yang lain yang terus serta bersama saya pada hari ini dengan waktu yang singkat ini untuk mendengar apa yang saya kiranya berkaitan dengan pilihan raya kampus khususnya yang berlaku di Universiti Madya Sabah ini. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.